Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Faris Daniel dan ini adalah program Cerita di Sebalik Berita. Dalam cerita petang ini, saya akan menampilkan dua wartawan wanita di Esrawani untuk berkongsikan kisah di sebalik berita yang dilaporkan oleh mereka. Yang mana dalam segmen pertama ini, saya ingin berceritakan tentang bagaimana suasana sambutan Hari Raya Aidiladha baru-baru ini kerana kalau kita lihat sambutan kali ini lebih bersifat sederhana dan aliran trafik juga mungkin tidaklah sesak seperti Hari Raya Aidilfitri sebelum ini. Meskipun banyak kereta yang menggunakan lebuh raya untuk pulang ke kampung dan sebagainya. Dan antara faktor mungkin keadaan ini pastinya disebabkan oleh inflasi yang berlaku ketika ini. Seiring dengan kenaikan harga bahan mentah, harga lembu korban juga meningkat berbanding tahun-tahun sebelum ini. Dan saya ingin bersama dengan Nur Fazlizah Ali, Wakil Esrawani Terengganu, bagi mendengar sendiri bagaimana kesan inflasi ini benar mengubah suasana perayaan Hari Raya Aidiladha. Fazlizah, ceritakan macam mana keadaan di Terengganu sejak hujung minggu lepas berbanding dengan tahun sebelumnya. Adakah ia tetap meriah sambutan Hari Raya Haji itu sendiri? Baik, terima kasih Faris di studio. Jika 2 tahun lalu umat Islam terpaksa menyambut perayaan sambutan Hak Aidiladha ini dalam suasana masih lagi berperang dengan COVID-19, namun pada peralihan fasa negara pada fasa endemik lalu ia membolehkan orang ramai kembali menyambut perayaan Hari Raya Aidiladha ini di mana mereka mula melakukan kembali ibadah-ibadah korban dengan secara yang terbuka. Seperti yang kita tahu, seperti Faris katakan tadi, ketika ini juga negara masih lagi berdepan dengan kenaikan harga barang. Meskipun begitu, ini tidak menghalang umat Islam ini untuk tetap melaksanakan ibadah korban. Di mana Faris, seperti di Terengganu ini, mesti tinjauan yang saya lakukan di beberapa lokasi di negeri Terengganu ini, saya dapati meskipun ianya disambut meriah, tapi mereka sederhana kerana kita masih lagi berdepan dengan seperti yang dikatakan kenaikan harga barang dan sebagainya, dan tidak semua orang mampu untuk melakukan ibadah korban ini selepas mereka melalui fasa yang agak genting pada ketika pandemik COVID-19 yang lalu. Di mana pada sambutan pada tahun ini saya boleh katakan agak meriah walaupun sederhana, dan golongan ibu bapa tidak mendapatkan peluang untuk membawa anak-anak mereka untuk pergi melihat secara dekat di mana tempat-tempat penyembelihan ataupun ibadah korban ini dilakukan, untuk melihat sendiri aktiviti penyembelihan, aktiviti melapah dan sebagainya, dan ianya secara tidak langsung dapat memberikan pendedahan awal kepada generasi muda pada masa kini, Faris. Dan seperti yang dikatakan tadi Faris, dalam pemilihan kita menyambut perayaan Aidiladha ini, kami juga masih lagi terkesan dengan kenaikan kos harga barang dan sebagainya, di mana mereka seperti yang dikatakan tadi, tidak semua orang yang berkemampuan untuk melakukan ibadah korban ini. Dan sudah pasti melalui ibadah korban pada tahun ini, ianya sedikit dapat membantu khususnya golongan mereka yang memerlukan. Walaupun sekadar hanya daging korban Faris, namun perkongsian rezeki ini sangat memberi makna yang besar kepada golongan-golongan yang kurang bernasib baik ini, Faris. Dan pemilihan kali ini saya dapat rasa Faris, di mana jika sebelum ini pemilihan lembu tempatan ataupun lembu kampung antara menjadi pilihan untuk dijadikan cenakan sebagai korban. Namun pada kali ini mereka lebih memilih lembu sado untuk dijadikan sebagai korban. Itu antara pilihan di negeri Terengganu ini, di mana boleh dikatakan lembu sado ni dengan saiz yang besar dapat lagi menjimatkan. Di mana dengan saiz yang besar mungkin harganya agak mahal berbanding lembu kampung, namun saiz yang besar dan dagingnya yang banyak itu dikatakan lebih jimat dan juga lebih ramai golongan-golongan memerlukan dapat memanfaatkan daging-daging korban itu. Dan itu antara situasi perayaan sambutan Aidiladha di negeri Terengganu ini, Faris, ianya tetap disambut meriah walaupun sederhana dilakukan dalam ibadah korban pada tahun ini, Faris. Fazlizah, kita bercakap tentang lembu korban dan kita juga saya ingin menyentuh jugalah tentang kejadian misteri penemuan bangkai 11 ekor lembu semalam yang dilaporkan dalam satu media tempatan yang melaporkan bahawa 11 bangkai lembu dalam keadaan berulat di sebuah kawasan terbiar di kampung Sungai Lekar, Kuala Nerus. Yang mana perbuatan itu dipercayai dibuang oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Mungkin Fazlizah ada laporannya, mungkin ada mendapat sebarang maklumat mengenai kisah ini, Fazlizah? Betul, Faris. Malam media melaporkan sebanyak 11 ekor lembu sudah mati dan dalam keadaan berulat di kampung Sungai Lekar, Kuala Nerus, Faris. Di mana bangkai ternakan itu ditemui oleh penduduk yang ingin melakukan aktiviti memancing di kawasan berhampiran sebelum menghidu bau busuk berkenaan. Penemuan itu, Jabatan Veterina Terengganu telah membuka satu
kita dah ambil semalam yang melibatkan sampel paru-paru, jantung, liver, apa yang melibatkan dalaman tu untuk tengok sama ada dia ada penyakit ataupun mati keracunan ataupun kita akan tengok result dia nantilah. Kalau ikut yang kita semak sekarang ni memang tak ada rekod lagi lah untuk permit tu, kemungkinan lembu yang diseluruh juga lah. Cuma kita akan tengok balik siapa ada yang kita dapat trace nantilah untuk permit tu. Dan juga Fazlizah, saya ingin mungkin bertanyakan kepada Fazlizah, benarkah angka 11 itu tepat ataupun mungkin ada lebih banyak sebenarnya lembu setakat ini yang boleh dilaporkan bangkai yang ditemui? Apa yang saya dimaklumkan oleh pihak TPU Faris, setakat ini hanya 11 ekor bangkai lembu ditemui itu, dan di mana bangkai-bangkai lembu berkenaan juga telah dilumpuhkan pada 11 pagi tadi dengan kerjasama Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, di mana proses pembentukan itu dilakukan ia bagi mengelakkan risiko penularan penyakit-penyakit di kalangan haiwan yang lain. Dan setakat ini apa yang saya dimaklumkan oleh pihak TPU hanya 11 ekor lembu berkenaan yang masih di kawasan berkenaan pada. Adakah dengan penemuan bangkai lembu itu ia mungkin mengganggu ialah kehidupan seharian penduduk setempat di situ, kerana pastinya baunya mungkin tidak menyenangkan bagi para penduduk. Mungkin boleh di-describe ataupun mungkin boleh digambarkan kepada kami di Sarawak ni bagaimana tempat tu, adakah ia terasing sedikit ke, bagaimana situasi dia? Okey, sebenarnya lokasi itu agak terasing daripada yang penduduk, namun kawasan berkenaan menjadi tumpuan khususnya kepada para pemancing untuk melakukan aktiviti memancing. Bagaimanapun kerana bilangan itu terlampau banyak, agak banyak boleh dikatakan ia mengganggu aktiviti penduduk di sekitar berkenaan, apatah lagi dengan pencemaran bau berkenaan. Bagaimanapun dengan proses pelupusan haiwan-haiwan berkenaan, mungkin ia tidak akan merencatkan aktiviti-aktiviti penduduk dan bau ataupun pencemaran bau itu akan dapat dikurangkan, Faris, memandangkan pihak Jabatan Veteriner juga telah mengambil langkah awal, di mana setelah sampel itu diambil untuk dianalisa dan sebagainya, mereka telah mengambil langkah awal bagi mengelakkan pencemaran dan juga penularan penyakit-penyakit dengan melumpuhkan haiwan berkenaan pada 11 pagi tadi. Baik, terima kasih Nur Fazlizah Ali ataupun Mek Ja, kita panggil di sini di Sarawak ni, berkongsikan tentang kisah penangan Raya Haji ketika inflasi dan juga serba sedikit laporan berita di sebalik berita mengenai 11 bangkai lembu yang sudah berulat ditemukan di kawasan Kuala Nerus semalam. Dan ini adalah yang dikongsikan juga di Astro Awani. Pastinya kami akan kongsikan juga di laporan Astro Awani di semua platform kami di Astro Awani. Selepas ini kita bersama dengan seorang lagi wartawan wanita untuk berkongsikan tentang sektor pelancongan. Kita berehat seketika, kembali selepas ini.